Dan saya ketika ini agak merasa macam rendah diri untuk bersama dengan seorang tetamu bersama saya. Ibaratnya langit dan bumi, ibaratnya pipit dan enggang. Jadi untuk kita bercakap lebih lanjut tentang perkara ini. Dan ini adalah inspirasi kepada kita sebenarnya bersama dengan tetamu yang cukup istimewa pada kita pada hari ini. Terima kasih dan juga selamat pagi diucapkan kepada Dr. Lavanya Sivaji yang juga merupakan Miss World Malaysia 2021. Apa khabar? Terima kasih. Okey, saya rasa rendah diri bersama dengan awak pada pagi ini. Okey, selamat Hari Thaipusam juga untuk bagi mereka yang menyambutnya, juga kepada Dr. Lavanya juga. Namun begitu, untuk kita memulakan ya pada pagi ini berkenaan tentang doktor sendiri sebagai seorang pengamal perubatan dan juga menyambut perayaan Thaipusam ini. Untuk hari ini, bagaimana perayaan Thaipusam itu disambut oleh doktor dan juga keluarga? Pertama sekali, terima kasih kerana menjemput saya sebagai tetamu jemputan pada hari ini. Dan untuk semua penonton, selamat pagi Malaysia, selamat menyambut Hari Thaipusam. Untuk hari ini, lepas ni kami sekeluarga akan pergi ke Batu Caves. Saya berasal dari Batu Caves, so Thaipusam merupakan satu perayaan yang kami selalu menantilah setiap tahun. Tapi tahun ini, sebab banjir dan juga pandemik, kita kena lebih berhati-hati, patuhi SOP. Walaupun dekat kuil akan crowded sikit, tapi kita kena mengamalkan penjarakan sosial dan of course face mask all the time. Untuk Dr. Lavanya sendiri, untuk hari ini akan berkumpul di mana dan bagaimana perayaan itu disambut sepanjang hari ini? So lepas ni saya balik ke rumah, lepas tu kami akan bertolak pergi ke Batu Caves untuk menunaikan nazar dan juga sembahyang, and of course untuk beli makanan, tengok the environment, sebab memang environment dia akan very excited and it's something that we look forward to every year. Pongal juga ya? Ya, Pongal pada 14 Januari dah lalu, and memang kita akan sambut secara bersederhana di rumah setiap tahun. Akan buat Pongal pada sebelah pagi kerana ada waktu yang sudah fix untuk buat Pongal, dan pada sebelah petang kami akan pergi ke kuil untuk sembahyang. Okey, apa-apa pun kita ucapkan selamat bercuti juga kepada Dr. Lavanya dan juga keluarga untuk menyambut perayaan Thaipusam pada hari ini. Okey, kita juga nak bercerita, saya sebenarnya mengucapkan tahniah secara peribadi kepada Dr. Lavanya atas inspirasi dan juga kejayaan sehingga ke Miss World baru-baru ini, dan peringkat yang seterusnya nanti akan berlangsung pada tahun ini juga ya. Jadi mungkin boleh dikongsikan tentang pergi ke sana, bertanding dan sebagainya, SOP yang dikenakan kepada Miss World itu dan juga peragawati-peragawati yang terlibat. Sebenarnya pertandingan Miss World Malaysia yang berlangsung tahun lepas diadakan secara virtual online sebab pandemik, dan memang saya pun setuju dengan decision macam tu. Dan Miss World yang diadakan di Puerto Rico juga, mereka mengamalkan SOP yang sangat strict. Setiap 3 hari kami ada test PCR untuk memastikan semua negatif. Dan walaupun ada kelonggaran sekarang untuk peragawati dan untuk pageantry Dunia Ratu Cantik, tapi kita kena harus ingat bahawa ini adalah norma baharu, dan setiap industri, regardless let it be pageantry atau modelling, kena mengamalkan SOP. Doktor, apa pandangan doktor bila kita bercakap tentang kecantikan luaran dan dalaman itu bergerak seiring? Doktor juga seorang dahulunya pelajar perubatan dan kini bergelar dengan pengalaman perubatan, menyertai pertandingan Miss World. Jadi ramai yang melihat doktor sebagai mempunyai package yang lengkap dalam perihal mempunyai kecantikan fizikal dan juga mempunyai latar belakang akademik yang membanggakan. Jadi bagaimana ini boleh serba sedikit menjadi inspirasi kepada masyarakat yang melihatnya ataupun bagi masyarakat Malaysia dan juga masyarakat dunia, Doktor? Terima kasih, but I can only wish to be that perfect, sebab saya pun tak sempurna. To me, beauty is skin deep. So, ia bukanlah hanya aspek keluaran. Ia first time kita tengok seseorang, first impression matters, tapi beauty is a deep down. Ia bergantung kepada karakter kita, watak kita, and how much we give back to the community. Dan untuk saya, macam yang Hus dah bagi tahu, latar belakang saya sebagai seorang doktor, saya beri lebih priority berbanding dengan aspek luaran saya.
Okey, ya sebenarnya bila kita cantik di dalam, dia akan diterjemahkan sehingga keluaran. Doktor, ya peranan Miss World ataupun Miss Universe dan apa jua pertandingan yang dianjurkan, kita banyak melihat penglibatan mereka dalam membantu isu-isu alam sekitar, mereka yang terjejas dengan bencana dan sebagainya, ataupun isu-isu kemanusiaan. Tidak terkecuali daripada isu banjir yang melanda negara baru-baru ini. Apakah juga turut terlibat dalam perihal tentang isu-isu banjir yang terjadi baru-baru ini, Doktor? Masa banjir melanda Malaysia, saya masih berada di Puerto Rico. Saya tested positif dengan COVID, so saya di-isolate di Puerto Rico. Okay. Tapi saya tahu yang sekarang peranan saya sebagai Miss World, saya kena ada komitmen terhadap masyarakat, dan saya sangat bersyukur untuk mendapat platform seperti Miss World dengan 16,000 followers. So saya selalu repost dan share tentang isu-isu berkaitan banjir, let it be donation drive, organisasi yang memerlukan sukarelawan. Dan sekarang since I'm back in Malaysia, I am also working dengan banyak NGO seperti Doctors on Ground, MMI Care Foundation untuk buat lebih banyak program untuk membantu mangsa banjir dan untuk membantu mangsa COVID. Okey, setakat ini bagaimana keaktifan doktor dalam melihat pergerakan bersama dengan NGO-NGO tersebut untuk dilibatkan di peringkat on ground, doktor? Yep. Sebelum ni saya pernah buat banyak projek untuk kesihatan orang asli, dan sekarang saya involved dengan projek yang dianjurkan oleh Doctors on Ground dengan Global Peace Foundation. I'm playing a very small role, tapi saya rasa bersyukurlah sebab saya dapat peluang untuk give back to the community. Ya, tapi yang penting walaupun peranannya kecil, impaknya besar, ya, doktor. Okey, doktor, kita juga nak bercerita tentang dari segi doktor, pertuturan yang fasih dalam bahasa Melayu dan juga sebagai seorang mewakili masyarakat India. Jadi ini merupakan gambaran kepada dalam negara kita yang berintegrasi, mempunyai pelbagai kaum, bahasa Melayu itu penting sebagai pelambangan kepada sebuah keluarga Malaysia. Jadi dengan aspirasi keluarga Malaysia, apakah doktor merasakan penting untuk kita menggambarkan tentang pertuturan komunikasi lisan dalam bahasa Melayu itu juga salah satu daripada elemen asas keluarga Malaysia? Saya setuju. Pada pendapat saya, dalam negara yang majmuk seperti Malaysia dengan masyarakat berbilang kaum, agama, bahasa dan cara hidup, salah satu faktor yang menyatukan kita sebagai, bukan saja sebagai rakyat Malaysia tapi keluarga Malaysia, ialah bahasa. So bahasa kebangsaan kita ialah bahasa Melayu. Jadi ia merupakan obligasi dan tanggungjawab setiap individu untuk bertutur secara fasih dan belajar bahasa Melayu sebab ia merupakan identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Ya, doktor, saya suka cara doktor memberi jawapan. Saya semacam mengacarakan rancangan Miss World pula pada pagi ini, tapi itulah dia, doktor lah banyak seorang individu yang boleh kita jadikan sebagai inspirasi juga kepada anak-anak muda untuk belajar dengan tekun dan juga untuk mencapai apa jua yang diimpikan. Ini perkara yang penting, doktor, kerana kalau kita melihat kepada paparan gambar itu tadi, doktor sudah pun banyak mempunyai pengalaman ke negara luar bersama, melihat perspektif doktor juga luas bersama dengan sahabat-sahabat dari negara luar. Jadi bagaimana doktor melihat ada beberapa isu yang boleh kita kongsikan bersama dan boleh kita belajar daripada pengalaman peserta-peserta negara luar juga, doktor? So saya spend 3 minggu kat Puerto Rico dan saya belajar bahawa even though kita sebagai manusia ni we have so many differences, different culture, practice, tradition, tapi deep down we are all the same. Empathy kita, compassion dan komitmen kita kepada masyarakat menyatukan kita walaupun kita ada banyak differences among each other, dan itu yang saya belajar sepanjang 3 minggu saya berada di sana. Okey, menarik sebab kalau kita tengok mereka ini mempunyai banyak latar belakang, variasi latar belakang, ada yang mempunyai mungkin latar belakang pendidikan dalam pelbagai bidang dan sebagainya, ya. Doktor, bidang peragawan ataupun peragawati ataupun bidang peragaan ini sendiri kini sudah pun menjadi lebih terbuka dan juga lebih luas, ya. Ada peragawati yang mempunyai plus size, ada peragawati yang masih mengikut kepada saiz kosong, zero size dan sebagainya, tetapi it doesn't matter. Apa yang penting how we portray ourselves dan bagaimana kita memanifestasikan diri kita. Jadi bagaimana doktor berpandangan bidang peragawati ini perlu diberikan juga tumpuan untuk membawa kita kepada peringkat dan juga penerimaan yang lebih baik dalam kalangan masyarakat moden? Ya, saya sangat setuju. Like any other industry, bidang peragaan ataupun ratu cantik, pageantry pun, it needs inclusivity dan
saya rasa sangat gembira bila saya melihat model-model plus size and those who don't fit into the stereotypes of beauty. Saya sendiri pun bukan size 0 and saya pun tak fit into many beauty stereotypes. Tapi untuk kita to induce changes in the industry, kita kena ambil part and macam itulah kita boleh mengamalkan perubahan dalam industri only by awareness and by involving in the industry. Okey. Doktor, dalam pertandingan Miss World ini yang diuji juga adalah kebijaksanaan peserta itu dalam merencana tugas-tugas kesukarelawanan, kemasyarakatan, malah public speaking juga turut diuji. Jadi kita nak tahulah apa rahsia ataupun tips persediaan doktor sendiri untuk bertanding di peringkat yang lebih tinggi ataupun di peringkat Malaysia sendiri untuk melihat personaliti itu boleh diterjemahkan dan juga ditonjolkan supaya mampu memikat hati para juri dan juga penonton. Thank you. Personality saya, I would say it comes more from latar belakang akademik saya. Sebagai seorang doktor, I learned it more from my theory and my experiences sebagai seorang pelajar perubatan. Dan itu yang base untuk personality saya. Dan saya juga believe bahawa when we give back dengan projek-projek saya, itu pun boleh membantu menonjolkan personality saya sebagai seorang yang ada komitmen terhadap community. Okey, doktor, apa yang akan dilakukan oleh doktor mungkin selepas Miss World berakhir ataupun selepas menyertai Miss World? Apa mungkin ada projek-projek yang sudah ada di fikiran doktor untuk dilaksanakan ataupun mungkin untuk diterjemahkan bagi mendapat sokongan? So lepas Miss World akan berlangsung pada 16 Mac, 2 bulan lagi. Lepas tu saya ingin menumpukan perhatian sepenuhnya dengan kerjaya saya sebagai doktor perubatan Siswaza dan juga teruskan projek-projek saya. Advokasi saya ialah for them, which is for kesihatan dan nutrisi orang asli. So saya akan terus membuat projek tersebut dan juga fokus kepada kerjaya saya sepenuhnya. Okey, kita nak bagi trivia soalan Miss World sikit boleh, doktor? Selalunya kan, kalau Miss World ni dia akan tanya, if you could ever change the world, what would you do? Ataupun kalau kamu berupaya untuk mengubah dunia, apa yang akan dilakukan? Kita nak dengar mungkin pandangan peserta ataupun pandangan daripada doktor sendiri. Kalaulah mempunyai kuasa ataupun mempunyai kemampuan untuk mengubah dunia, apa yang akan dilakukan untuk kita melihat situasi dalam dunia ini yang perkara-perkara yang tidak baik itu boleh berubah? Pandangan doktor? If I had the power to change something, I would say I would make people to be more humble, to be more grounded. Sebab dengan pandemik, dengan musibah lain seperti banjir yang dilanda, kita boleh belajar bahawa manusia ni sebenarnya kita semua sama, regardless of our background, our economic status, our education. So at the end of the day, kita semua sama. So we have to mutually respect each other and always be humble. Practice to be humble. Ya, itulah dia, doktor, ya, kecantikan sebenar rakyat Malaysia ini banyak diterjemahkan apabila saling bantu-membantu, khususnya sewaktu banjir. Waktu pandemik pun ada yang bagi kotak-kotak makanan, food basket dan sebagainya. Jadi ya, mungkin doktor ada pandangan doktor berkenaan tentang keprihatinan rakyat Malaysia, keluarga Malaysia yang sering kali diterjemahkan kalau sekiranya sahabat handai ataupun jiran kita mengalami kesusahan. Ya, when I was in Puerto Rico, saya pun tengok banyak video rakyat Malaysia membantu each other dan to be honest, I feel very touched dan saya rasa bangga untuk menjadi salah seorang rakyat Malaysia sebab dalam negara kita, masyarakat kita sangat prihatin and we always care for each other despite our differences. So even though kita mengalami krisis, tapi masa-masa krisis inilah yang membuktikan bahawa rakyat Malaysia ni sebenarnya kita bersatu and despite our differences, we are still united. Ya, kalau kita cerita tentang penyatu paduan tu, itu satu inspirasi juga, doktor. Secara peribadi, doktor, apa yang banyak menginspirasikan doktor? Mungkin keluarga, sahabat handai ke, ataupun ada sesuatu yang selalu menjadi inspirasi ataupun your inspiration dalam mencapai kejayaan ataupun untuk terus berjaya? Apakah ia? I would say my biggest inspiration
would be my parents. Okay. Diorang berasal dari keluarga yang miskin, not from city, dari kampung. Ibu saya berasal dari kampung di Tapa, ayah saya berasal dari kampung di Sungai Buloh. But they broke stereotypes. Diorang tak dapat education yang setinggi macam kami, tapi they made sure that me and my siblings dapat education yang sepenuhnya, and diorang lah inspirasi saya. Ya, betul. Pendidikan itu mampu mengubah taraf hidup dan juga keadaan situasi sosioekonomi. Pesananlah doktor ya, mungkin kepada masyarakat, ya, anak-anak muda ataupun adik-adik yang ingin mencapai sesuatu dalam tujuan hidup mereka ataupun ingin mencapai sesuatu yang diingini, apakah mungkin pesanan daripada doktor sendiri? I would say despite your passion, macam saya, passion saya Dunia Ratu Cantik, tetapi jangan abaikan pelajaran. I would say complete your degree, complete basic education sebelum menceburi bidang lain, dan don't be afraid to dream sebab kita tak tahu capability kita. So be brave, menceburilah bidang apa yang you suka, tapi jangan abaikan education. Mana tahu lebih ramai lagi personality yang cantik dan juga bijak seperti doktor yang akan dilahirkan nanti. Juga doktor, bersempena dengan Hari Thaipusam, ucapan daripada doktor kepada seluruh masyarakat yang menyambut Hari Thaipusam dan juga mungkin sahabat handai, keluarga dan juga kenalan doktor juga sendiri. Yep. Selamat menyambut Hari Thaipusam untuk semua masyarakat India yang beragama Hindu, dan untuk masyarakat yang berada di negeri yang mendapat cuti umum, happy holiday. So wishing you all a very happy Thaipusam. Stay safe and please follow SOP. Okey, ni kalau perayaan ni orang kata selalu makan banyak ni, macam mana doktor jaga makan ni? Saya pun tak jaga makan. Oh ya. Okey, just makan je. Cuma terkawal lah. Terkawal, but it's okay to have fun on holidays. Alright, okay. Terima kasih doktor bersama dengan kami. Kita ucapkan selamat maju jaya untuk peringkat dan seterusnya dalam Miss World nanti 2021 ya. Masih Miss World 2021. Terima kasih anda menjadi inspirasi kepada anak-anak muda dan kepada yang menonton pada pagi ini. Itulah dia Dr. Lavanya Sivani, juga merupakan Miss World Malaysia 2021. Selamat Hari Thaipusam juga kepada doktor dan juga keluarga serta sahabat handai doktor. Kita nak berjeda seketika untuk kita memberikan laluan kepada Met Malaysia untuk membawakan perkembangan cuaca semasa